Hello semua, welcome to Yaraterra Crista series. Sebelum ni saya nak cakap minta maaf dulu. Video saya kali ini lambat keluar sebab ada sibuk sikit kat kedai. Tapi macam mana pun, marilah kita teruskan topik kami. Yang ni part 3 untuk Yaraterra Crista. Sebelum ni kami telah bincangkan MG, iaitu Epsom salt, dan lagi satu NKP. Dua-dua ni adalah salah satu komponen yang penting untuk tumbuh-tumbuhan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak lupa dua-dua baja ni, boleh tengok balik video yang tersebut. Hari ini, topik yang saya nak bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan, lagi satu komponen baja yang penting untuk tumbuh-tumbuhan. Baja yang kedua penting selain daripada kalsium, iaitu potassium nitrate ataupun kalium nitrat. Dalam brand ni, saya gunakan Yaraterra Crista K+ sebagai contoh untuk baja PN. Sebenarnya ada brand lain dalam pasaran. Pertamanya, baja ini mempunyai 13.7% nitrat dan majoritinya mengandungi kalium oksida yang sebanyak 46.3%. Isinya sebanyak 1.3 milisimen dan pH-nya dalam 8 hingga 9. Seterusnya, apakah ciri-ciri baja PN ni? Biasanya baja ini digunakan dalam vertikasi hidroponik atau secara taburan. Pertamanya, bentuk baja ni selalunya dalam bentuk kristal, warna putih macam garam atau gula. Menurut kajian, rasa PN ni pedas, kadang-kadang masin dan juga rasa sejuk macam mint. Seterusnya, baja PN 100% berlarutan dalam air. Namun begitu, ia tidak terjejas atas kelembapan udara. Sebaliknya, dalam kes kalsium, ia sedang jadi ketolan kalau terdedah udara. Yang lagi satu yang penting, baja PN adalah baja yang senang terbakar, seperti yang ditunjuk dalam video di atas. Dalam seksyen yang seterusnya, apakah kebaikan kalau kita gunakan baja PN? Seperti yang dibincang awal, baja PN ni senang dilarut dalam air. Oleh itu, baja ini senang digunakan. Sebab dia cepat larut, nutrisi dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan dengan cepat. Sisa-sisa garam baja pun tidak terkumpul dalam tanah. Yang ini agak penting, kalau terlebih kumpul akan mengancam pokok anda. Yang lagi satu, unsur N dan K membentukkan sinergi penyerapan zat-zat mikron lain seperti TE. Faktor-faktor tersebut yang menyenangkan kerja anda. Baja PN juga dijadikan baja suplemen yang cepat nampak kesan. Yang pentingnya, baja PN ni tidak ada unsur natrium dan chloride. Jadilah tak perlu risau atas keracunan baja kalau terlebih tabur. Lagi satu, baja ni sesuai untuk tanah yang berkering, tapi tidak di-shore untuk sawah padi atau kebun yang berair. Selain itu, baja PM boleh digau atau dicampur dengan baja folia atau baja bijiran. Misalnya, baja PN ni yang kekurangan baja fosforus boleh dicampur dengan baja CIRP. Ia boleh bercampur dengan baja folia organik, mikronutrien sekaligus untuk buat vertikasi. Akhir sekali, kebaikan baja PN ni sesuai kepada tanaman yang klorida sensitif, seperti tembakau, limau, anggur, durian, pelam, cili dan timun dan lain-lain lagi. Yang ini saya akan bincangkan masa depan. Okey, seterusnya, apakah kena kita ambil perhatian semasa mengguna baja PN? Kadang-kadang kita boleh disalahfaham baja PN dengan baja seperti SOP. Walaupun dua-dua ini mengandungi kalium yang tinggi, sebenarnya dua-dua baja ini mengandungi konten yang berbeza untuk tanaman masing-masing. Lagi satu, baja PN juga berbeza dengan MOP dari segi konten dan kegunaannya. Potak ini hanya mengandungi kalium klorida, manakala Crista K mempunyai kalium sama dengan nitrogen. Dan ia bukan baja tunggal seperti potak. Selain itu, PN harus dielakkan bercampur dengan baja organik seperti tai ayam atau kalsium fosfat, menjadikan baja asas tanah sebelum tanam. Sebab ia akan menyebabkan kehilangan unsur nitrogen dalam baja PN. Lagi satu, baja PN mengandungi nitrat N, di mana baja ini sangat cepat dilarut dalam air. Maka, senang hilang dan berbazir kalau dibasuhi air hujan. Dan lagi satu yang penting, baja PN senang terbakar. Selalu simpan dalam tempat yang selamat atau jauhi dari tempat pembakaran. Kalau tidak, benda ini akan meletup dan mencederakan orang-orang keliling. Seterusnya, apakah bancuhan baja PN ini? Memilih masa yang betul untuk membaja juga penting untuk memaksimumkan hasil pertanian. Biasanya kami menggunakan baja PN untuk peringkat berbuah
Oleh sebab Yara PN ni mengandungi kalium yang tinggi berbanding dengan nitrat. Dan fungsi utama kalium adalah untuk membesarkan buah dan meningkatkan hasil tanaman. Manakala nitrogen secara pasif membekalkan sumber makanan kepada tanam-tanaman untuk bekerja. Jadi dua-dua unsur ni akan menyenangkan pokok-pokok untuk menjanah hasil dengan tiada gangguan. Seterusnya, nisbah sukatan bancuhan. Biasa dia 1 gram baja PN bancuh 1 liter air. Semburan boleh dibuat 2 kali seminggu. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan sibuk kerja, boleh buat seminggu sekali. Akhir sekali, baja ni boleh dicampur dengan baja folia kalsium magnesium boron. Baja fosforus ada ubat-ubat hormon yang memupuk bungaan dan buah-buahan. Secara kesimpulannya, akhir kata saya, PN ni penting dan boleh dibuat secara fertigasi, hidroponik, taburan atau semburan folia. Dan kalium digunakan untuk peringkat pembesaran buah-buahan, manakala N pula membekalkan tenaga kepada tumbuh-tumbuhan menjalankan metabolisme semasa peringkat berbuah. Tapi macam mana baik pun, ada beberapa poin jangan terlepas pandang. Elakkan jenis tanaman yang hidup dalam air seperti sawah padi. PN cepat merosot di dalam air, maka tidak sempat diserap oleh tumbuhan. Jangan bubur terlebih baja PN kalau mendapati daun-daun tanaman kuning terang berbintik-bintik. Banyak orang salah faham bahawa tanda-tanda tersebut disebabkan kekurangan baja N dan selalu tabur melebihi dos yang sepatutnya. So, tuan-tuan dan puan-puan dinasihati supaya lebih berwaras semasa memberikan baja. Ini yang saya nak sampaikan untuk hari ini. Terima kasih menonton dan kita jumpa dalam next video. Bye.